confident. Dia ada confident dan juga mereka dilahir dengan sikap kritikal. Sejak kecil. Mungkin kadang kita kena bina lah. Kita datang sini, kita bina sikap kritikal tu. Dan kalau kita boleh ada kualiti seperti itu, dan kita akan lebih. Sebab kita ada tahu benda yang mereka tidak tahu. Kan? Dia orang tahu takat ni. Kalau kita datang, kita boleh tahu macam mereka. Advance lah, sebab kita ada benda lain yang dia orang tak tahu. Gitu. Okey. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Dan antara sikap tadi dah berapa sikap tadi? 4. Okey, ni sikap kelima. Dan mereka yang tidak berdoa, tidak menyeru kepada Tuhan selain daripada Allah. Ya? Dia tidak menyeru kepada Allah lain. Itu segi bahasa pun salah kan? Okey. Tidak menyeru kepada Tuhan lain. Dan mereka juga tidak membunuh nyawa yang Allah SWT haramkan ke atas mereka, kecuali dengan haknya. Boleh ada bunuh dengan hak. Mahkamah. Defense. Mahkamah kan? Defense. Defense. Lagi apa? Balas bunuh. Ha? Kisas. Kan? Balas bunuh. Perang. Kan? Ada orang kata. Kadang orang kata, tengok dalam Quran, kau suruh bunuh orang kafir, bunuh orang Yahudi, bunuh orang Kristian. Kan? Dalam Quran macam tu kan? Macam mana kan? Yahudi teruk sangat dalam Quran. Kan? Suruh bunuh dia. Dalam konteks lah ayat tu diturunkan waktu perang. Takkan waktu perang bila turun ayat Quran, maka pergilah bagilah makanan dekat orang kan? Kita. Ataupun kata kalau nampak musuh tu cakap baik-baik ada, habis pun dia kena potong. Jadi Quran ni dia kena faham dari segi konteks tu. Mari ayat jihad berkaitan dengan jihad tentang bunuh-bunuh. Mari di luar jihad, Allah Ta'ala suruh buat baik. Kan? Jadi antara kebenaran ni ialah waktu peperangan. Wala yaznun, dan mereka juga tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Dan siapa yang melakukan sedemikian, nescaya dia akan mendapat dosa. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dan siapa buat benda-benda yang diharamkan tadi, mensyirikkan Allah SWT, membunuh, berzina, digandakan azab pada mereka pada hari kiamat, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Tetapi sungguh pun begitu, bagi orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka Allah SWT akan hapuskan dosa-dosanya dengan kebaikan dia buat. Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Jadi sungguh pun begitu, ada ruang keampunan. Allah SWT akan berikan keampunan bagi siapa yang bertaubat. Ada kata, Ustaz, macam mana kalau orang tu syirik, dia taubat? Betul. Boleh diterima taubatnya jikalau dia tinggalkan syirik tu dan dia taubat taubatan nasuha. Yang tak terima, dia lakukan syirik. Dia lakukan syirik, dia taubat pada kesalahan lain tetapi kekal di dalam kesyirikannya. Sebab tu kalau kita lihat dalam pelajaran tauhid, kadang-kadang yang kita miss ialah pelajaran tentang syirik. Sedangkan syirik ni menjadi satu yang paling ditakuti. Baik sahabat-sahabat, baik salafus saleh dalam Quran, tema dia dua, tauhid lawannya syirik. Kalau bukan tauhid itu syirik, kan? Ini paling ditakuti. Dan kadang kita kurang tekankan benda ni. Akhirnya banyak terjerumus dalam syirik. Macam saya bercerita kepada anak-anak, kata banyak sekali Rasulullah SAW tegur kita, tinggalkan peringatan kepada kita agar tidak melakukan syirik. Terutamanya syirik yang kita tak sedar. Kita syirikkan Allah SWT di dalam rububiyah dia. Kita tahu Allah Ta'ala Maha mengetahui tentang gaib, tentang kehidupan. Allah Ta'ala susunkan kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang seorang tu dia sandarkan kehidupan dia dengan apa? Dengan petanda-petanda. Wah, ini macam ada ong lah. Ini feng shui lah. Ini nampak tanda burung ni. Ini sial ni. Kan? Burung. Ini kucing hitam lompat. Ini celaka ni.
Jangan keluar. Ini baru nak keluar rumah, pinggan pecah. Jangan keluar ni. Ni petanda buruk. Itu antara apa ni, perkara-perkara kita seolah menyerah kan. Kita nafikan Allah Ta'ala mengaturkan, kita letakkan kepada benda-benda tu. Ataupun tukang tilik. Pergi tengok, wah, tilik tangan. Apa? Macam apa, ini dapat kahwin gini-gini, ini dapat mati gini kan. Ataupun sekarang ni mungkin tak tilik tangan. Dia ada lebih sophisticated. Horoskop. Ataupun kat apa, baru ni Zarudin cerita dengan saya, dia kata dia tulis artikel pasal apa? Tilik nasib melalui tarikh lahir. Tarikh lahir tarikh. Oh, ni kau ni pendek umur. Tarikh kau kahwin ni tak kena kan. Ataupun separuh orang dia kata tengok. Tarik lalat kalau dekat hidung, oish, tandanya dia ni bernafsu kuat. Tengok tarik lalat dekat sini, oi dia ni memang tak akan berjaya dalam kehidupan dia. Tengok bibir tebal. Ini semua kalau orang tu berektikat percaya dengan benda gitu, kan? Bahaya tu. Kan? Boleh membawa kepada syirik. Kan? Begitu juga. Saya teringat cerita apa Piramli. Piramli kan banyak unsur syirik kan. Sudin beli batu kan. Oh, ini batu banyak bagus, itu malam Jumaat kasih bakar dengan temannya, minta semua dapat 350. Jumpa manager Kemat Hassan. Jumpa dapat RM5. RM5 kat Singapura pun guna ringgit waktu tu. Bertawakal dengan batu, kan? Ataupun macam mana? Mambang kuning, mambang. Itu lagi mengarut tau kan? Mengajar silat. Mengajar silat. Jadi benda yang boleh membawa kesyirikan. Kadang sebab itu kadang kita lihat dalam pembelajaran akidah, selain kita belajar untuk mengenal Tuhan, ialah mengenali bagaimana nak mentauhidkan Tuhan dan juga bagaimana untuk mengelakkan diri kita daripada mensyirikkan Allah SWT. Kadang-kadang takut kita kenal Tuhan tetapi dalam satu waktu kita mensyirikkan dia. Itu yang boleh kita takuti. Okey. Jadi kalau selain daripada dosa syirik, boleh dimaafkan. Tapi kalau dosa syirik, kena bertaubat, kena syahadah, kena taubatan nasuha dan jangan lakukan lagi. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan siapa yang kembali bertaubat dengan sungguh-sungguh dan melakukan amal saleh, itulah taubat yang sebenarnya. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini ada sifat seterusnya, ada dua sifat lagi. Mereka yang tidak berjanji palsu, tak menjadi saksi palsu. Ni kalau jadi saksi palsu ni kita lihat reporter banyak kan tu lah. Laporan dah dengan kabangin tu buat laporan. Kadang tak apa lagi, benda yang berlaku lain yang dilaporkan lain. Ini termasuk dalam syahadatuz zur, persaksian palsu. Walaupun syahadatuz zur yang dimasukkan ni lebih kepada apa? Lebih dimasukkan dengan jadi saksi palsu kat mahkamah lah. Cross examine memang kantul lah. Dia buat persaksian palsu. Kawan tak buat tapi dia kata memang dia jadi saksi. Dan termasuk juga pada hari ini kita lihat dalam media. Apabila media semakin berkembang, rakyat menjadi hakim dan kebanyakan wartawan-wartawan ini menjadi saksi. Dan menjadi saksi palsu. Datang demonstrasi 50,000 orang. Tulis 5,000 orang saja datang. Okay. Berlaku macam gini-gini, kecil. Tapi kalau yang datang itu orang yang master je, datang di program apa, katakanlah bersama YB, datang adalah 50 orang dan juga budak-budak sekolah yang dipaksa datang, tapi wartawan buat telah ada 10,000 orang. Ambil gambar-gambar YB je, gambar orang datang tak ambil. Ini atau lagi teruk. Okey, tak apalah, itu politik. Yang lagi teruk lagi dalam kes artis. Majalah-majalah Mangga lah, majalah apa semua. Itu semua syahadatuz zur. Sampai jadi porak-poranda rumah tangga kawan. Sampai jadi bergaduh. Sampai jadi jadi ni semua kadang kita ngeri. Yang lawaknya kita baca pun kita lebih kurang. Wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Aku lebih tahu dan sikap ibadur rahman ni bila dia lalu kat benda-benda lara, dia lalu dengan sikap yang bersahaja dan sikap yang mulia, dia tak layan. Apa benda-benda lara ni banyak lah. Kena kita pun duk layan benda lara ke. Lara ni apa? Lara benda yang buat tak dapat pahala, dosa pun tak dapat.
Tapi dia ambil waktu. Bila buat banyak sangat, jadi